ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع ولم يضطجع يضطجع اضطجاعا. Baca sekali lagi betul-betul. Yadtaja berbaring. Jadi bab orang yang bercakap-cakap sesudah mengerjakan 2 rakaat sunat fajar dan tidak berbaring. Ittija' ni maknanya tidur. Minggu lepas ada orang tanya soalan kita tak jawab. Orang yang tengok live ni apa makna ittija'? Apa makna tidur atas lambung-lambung? Dia tak tahu lambung-lambung apa dia. Tidur sebelah rusuk kanan. Macam ni tidur. Baring kepada sebelah rusuk yang kanan. Tidur sebelah rusuk yang kanan. Sebagaimana biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi tidur, kalau kita baca hadis di dalam babul wudu, Nabi apa suruh baca doa tu kan, baca doa tu, lepas tu tidur dengan sebelah lambung-lambung yang kanan. Lambung-lambung ni apa dia? Rusuk yang kanan. Jadi tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab dia kata orang yang bercakap-cakap sesudah mengerjakan 2 rakaat sunnah fajar tidak berbaring. Pada tajuk yang lalu, tajuk apa yang minggu lepas? Babud daj'ah ala syiqqil aiman ba'da raka'atain al-fajri. Bab tidur di atas lambungan kanan selepas 2 rakaat subuh. Nabi SAW selepas sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh, dia berbaring sebentar. Jadi dalam tajuk yang diketengahkan oleh Imam Bukhari ini, tidak ittija', menunjukkan bahawa ittija' ini bukan suatu yang pertamanya tidak mesti. Jadi buat itu pun sekadar untuk nak rehat sebentar sebelum masuk sembahyang fardu. Kerana Nabi SAW qiyam tu lama. Hadis-hadis yang selalu kita baca kan, Nabi sampai bengkok kaki, betis dia pun jadi apa, dia pecah sebab lama sangat. Jadi bila ambil makan masa yang panjang ketika beribadah di malam hari, di qiyamul lail ataupun bertahajud, jadi rehat sebentar supaya datang nasyat, datang semangat baru, kekuatan baru untuk masuk dalam sembahyang fardu. Hak tadi sembahyang sunat. Jadi bila masuk dalam sembahyang fardu ni, dia nak lebih segar. Kalau terus sambung lepas sembahyang sunat, sembahyang malam tadi, lepas tu sembahyang qabliyah, terus sembahyang subuh. Subuh ni jadi letih, jadi penat. Tak dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya terhadap ibadat yang dilakukan. Nabi SAW bila buat ibadat ni, dia pulun. Sama ada sunat ataupun lebih-lebih lagi yang wajib. Dia tekun. Nak mari semangat baru tu, maka perlu rehat sebentar. Sebab itu, sebab ada sebahagian daripada pendapat ulama' kata tak sunat pun. Bahkan ada pendapat ulama' kata bid'ah pula tidur tu. Saja-saja kita nak tidur tanpa alasan, bid'ah pula. Jadi kita tengok, kalau kita tengok Maulana Zakaria Al-Kandahlawi ni sebut tentang masalah tidur di atas lambung-lambung yang kanan selepas sembahyang sunat sebelum subuh ini, qabliyah subuh, dia kata ikhtalafu fihi ala iddati aqwalin. Berselisih pendapat di atas beberapa pandangan. Tidur di atas lambung-lambung yang kanan, maknanya rusuk yang kanan selepas sembahyang
sunat qabliyah subuh. Ahaduha sunnatun, sebahagian ulama kata sunat. Wa ilaihi dhahaba Syafi'i wa ashabuh, dan kepadanya lah berpendapat Imam Syafi'i dan juga sahabat-sahabatnya, maknanya ulama-ulama yang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Wasani mustahab. Mustahab ni sunat berkala. Kalau sunat, maka sunat itu dilakukan secara berterusan. Mustahab buat sunat tetapi tidak mudawamah, tidak berterusan. Ruwiya dzalika an jama'ati minas sahabah. Diriwayatkan yang demikian itu satu kumpulan daripada satu jemaah daripada kalangan sahabat. Mereka kata mustahab. Watsalitsu annaha wajibun muftaradun. Pendapat yang ketiga kata wajib pula. Siapa dia yang kata wajib? Wajib dan muftarad, difardukan. Selepas sembahyang sunat qabliyah subuh ini difardukan tidur. Tidur atas lamun-lamun kanan. Wa huwa qaulu Ibni Hazmin. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm salah seorang ulama apa dia? Yang berpegang kepada zahir. Zahir hadis, zahir Quran. Dia kata sebab apa Nabi buat? Bila Nabi buat kita kena buat. Oh, ada juga ulama kata wajib difardukan sebab Nabi buat, dia kata. Jadi tak bolehlah ada pandangan yang kata sikit-sikit Nabi buat, sikit-sikit Nabi buat, kita pun nak kena buat. Sebab ada ulama kaedah di dalam pendirian ataupun kaedah dalam mazhab dia, kalau Nabi buat kita kena buat. Buat itu kadang-kadang kalau kita belajar dalam mazhab ini, suruh itu kadang-kadang membawa kepada sunat, kadang-kadang membawa kepada harus. Tak semestinya suruhan Quran dan hadis itu dengan makna fardu, dengan makna wajib. Ini perbahasan panjang dalam kitab usul fiqh. Jadi Ibnu Hazm pun dia ada usul fiqhnya. Al-ahkam fil usulil ahkam. Dia pun orang kuat usul fiqh, tetapi dia menilai hadis ini menjurus kepada makna wajib. Sebab Rasulullah biasa memang selalu buat macam tu. Dia qiyamul lail, lepas tu dia sembahyang sunat sebelum subuh, dia tidur di atas lambung-lambung yang kanan. Lalu Ibnu Hazm kata ini wajib, bukan sunat. Warabi'u annaha bid'atun. Pendapat yang keempat adalah bid'ah. Wa man qala bihi min as-sahabati Abdullah bin Mas'udin. Ibnu Mas'ud kata bid'ah buat lagu tu. Rasulullah buat ada sebab. Sebab dia berdiri, dia qiyam tu panjang, lama, dia penat. Untuk mari semangat baru, dia buatlah, bukan saja-saja buat. Kita ni kalau qiyamul lail pun berapa minit kita buat. Bukan sampai berjam-jam macam Rasulullah. Jadi apa perlu tidur? Tak perlu tidur. Pelajar ni tak mengaji hadis ni tidur lah. Tiap-tiap malam ada yang ketawa sebab dia buat lah tu kan. Dia pegang pendapat Ibn Hazm. Sebelum mengaji tu dia pegang macam mana? Sebelum mengaji tu dia tidur dah. Dia bangun awal tapi dia tidur. Lepas tu dia duduk dalam sos sembahyang, dia tidur. Jadi Ibnu Hazm apa dia? Ibnu Mas'ud kata bid'ah. Tidur selepas 2 rakaat sembahyang sunat qabliyah subuh. Wal khamisu annahu makruhun. Pendapat yang kelima kata makruh pula. Ruwiya dzalika 'anil Nakhai wa Malikin. Ibrahim An-Nakhai dan juga Imam Malik kata makruh. Wasadisu annaha khilaful aula. Pendapat yang keenam kata khilaful aula, tak buat lebih baik daripada buat. Jadi sebab itu perbuatan Nabi itu kita kena tengok sebab dia. Kalau kita mengaji tafsir dia panggil apa? Asbabun nuzul kan? Sababun nuzul Quran. Sebab turun ayat-ayat Quran. Dia ada sebab lah, bukan saja-saja turun. Dia ada sebab lah. Begitu juga berlakunya sesuatu hadis. Asbabu wurudil hadis. Berlakunya datanya hadis-hadis itu dengan sebab-sebab yang tertentu. Jadi para ulama dia dah nilai semua sebab apa hadis ni Rasulullah buat macam tu ataupun Rasulullah bersabda macam tu. Dia ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi pendapat yang keenam ni kata khilaful aula. Khilaf daripada keutamaan. Maksudnya tak buat itu lebih baik. Ruya zalika anil Hasan. Hasan Basri kata khilaful aula.
Yang ketujuh, wasami'u annaha lil fasli baina raka'atai fajri wa bainal fariḍah. Sekadar tu je. Sekadar untuk membezakan 2 rakaat subuh dengan sembahyang subuh. Sekadar nak beza je Rasulullah tidur tu. Sebab itu tajuk yang kedua, orang yang bercakap selepas sembahyang sunat tanpa tidur. Rasulullah tidur. Lepas tu tajuk yang kedua Imam Bukhari letak bahawa tak tidur. Dia bercakap je. Sebab ada hadis Rasulullah ni bila dia qiyamul lail, dia tengok Aisyah bangun ke belum. Kalau Aisyah tak bangun lagi sebab uzur, maknanya dia datang haid, maka dia tidurlah, dia tak bangun qiyamul lail. Andai kata Aisyah bangun, dia berqiyamul lail, maka Rasulullah akan bersembang dengan Aisyah tanpa tidur. Menunjukkan tidur tu tak wajib. Dan tidur itu bukan tuntutan. Sekadar untuk menceraikan, untuk menjarakkan antara qabliyah subuh dan juga sembahyang subuh. Sekadar tu ya. Yang ke-8, wath-thaminu annaha lil istirahah. Sekadar untuk berehat je. Kan penat tadi kan. Kamu tak penat apa, tak payah tidur lah. Bangun kan sunat pun, bangun-bangun tu masuk dalam kelas. Waktu buat-buat macam apanya, macam mengantuk apa. Tak ada buat ibadat pun. Dia pelajar kitab secara khusus. Pelajar tahfiz ni alhamdulillah nampak ada yang ramai yang semayang. Pelajar kitab ni sebab tertutup bilik tu, dia tidur belakang. Dia buat macam penat dia kemulan kan. Setiap malam macam tu. Bangun awal tu okey dah. Tapi dia tak semayang sunat. Sekadar untuk menceraikan, menjarakkan antara qabliyah subuh dan juga sembahyang subuh. Okey, terus. Haddatsana Bishr bin al-Hakam qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Salim Abu Nadri an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla fa in kuntu mustayqizatan haddatsani wa illa taji'a hatta yu'zana bis-salati. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia sembahyang apa dia qabliyah tadi, dan aku di dalam keadaan jaga. Lepas dia sembahyang, dia bersembang dengan aku. Wa illa, kalau sekiranya aku tak terjaga, macam Rasulullah tidur, Aisyah tidur tadi kan, lalu dia pun tidur di atas lampu-lampu yang kanan. Sehinggalah dia tidur itu sehingga bila diazankan untuk sembahyang. Maknanya apa dia? Diiqamatkan untuk sembahyang subuh. Baru Rasulullah bangun pergi sembahyang. Tidur ni bukan tidur beria-ria lah. Tidur sekadar rehat. Sebab itu di antara pendapat yang kita sebutkan tadi, istirahah sahaja. Bukan tidur sampai berdengkur, sampai nyenyok. Kalau yang tu, maknanya bila orang azan mana dengar kan. Sekadar untuk berehat sahaja. Dan juga untuk memisahkan di antara sembahyang sunat dan juga sembahyang fardu. Okey, terus. Babu ma jaa fi tatawwu'i matna. Bab tentang sembahyang sunat itu adalah dua-dua. Berdasarkan kepada tajuk yang diketengahkan ini, dia tak kira sembahyang sunat di malam hari ataupun sembahyang sunat di siang hari. Jadi pendapat pertama kata sembahyang sunat ini walaupun banyak mana sekalipun. Contohnya kita kata sembahyang sunat duha kan, 8 rakaat. Walaupun dia 8 rakaat, tetapi dia buat 2. Sembahyang tarawih, ada yang pegang 20 rakaat, dia buat 2. Afdalnya begitu. Walaupun boleh buat 4, 8 terus boleh, tapi afdalnya 2. Jadi golongan pertama berpendapat sembahyang sunat ini dia banyak mana pun rakaat dia yang afdalnya 2, sama ada malam ataupun siang. Pendapat yang kedua kata malam memang disunatkan buat 2 rakaat, adapun siang disunatkan direct 4.
Contohnya apa dia? Sembahyang qabliyah zuhur ke, sembahyang qabliyah asar, 4 rakaat kan. Sembahyang qabliyah asar ni afdalnya 4 rakaat. Rasulullah buat 4. Begitu juga ba'diyah Jumaat, dia buat 4. Rasulullah buat 4. Jadi kalau buat 4 ni dia direct terus, bukan dua-dua. Sebab siang hari. Siang hari. Pendapat yang yang kedua ni, maknanya kalau siang hari dibuat 4, kalau malam hari dibuat dua-dua. Jadi kalau buat 4 terus tanpa tahiyat awal. Kalau buat 4 terus tanpa tahiyat awal. Di dalam kitab Bughayatul Tullab dan di dalam kitab-kitab fiqh yang lain, kenapa dia boleh buat 2, tak disunatkan buat tahiyat awal? Kerana menyerupai sembahyang fardu. Begitu juga dalam isu witir. Kalau buat direct 3 kan, afdalnya 1 tahiyat aja, tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Kalau buat tahiyat awal jadi menyerupai sembahyang maghrib. Okey, terus. Qala Muhammad wa yadhkuru dhalika an Ammar wa Abi Dzar wa Anas wa Jabir bin Zaid wa Ikramah wa Zuhri radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qala Yahya bin Sa'id al-Ansari ma adraktu fuqaha'a ardina illa yusallimu fi kulli sanatayn min an-nahar. Terus Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Rahman. Yahya bin Sa'id kata, Al-Ansari mengatakan, aku belum pernah menemui orang alim fiqh di negeri kita ini, melainkan semuanya itu kalau mengerjakan solat sunat tentu bersalam dalam setiap 2 rakaat. Maknanya bila setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Walaupun sembahyang tu panjang tadi kan, bukan buat 4 ataupun 6 ke terus ataupun 8 terus. Okey, terus. Haddatsana Abdul Rahman ibn Abil Mawali an Muhammad ibn Munkadir an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Imam Bukhari dengan sanad menyebut daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami istikharah di dalam semua perkara sebagaimana dia mengajar kami akan Quran. Jadi Rasulullah ni mengajar para sahabat Quran ni dengan secara terperinci, dengan secara detail. Disebut sebutannya, bacaan, macam mana nak sebut, makhrajnya, panjang pendek, diajar secara terperinci lah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat tentang istikharah. Apa yang kita faham tentang istikharah? Istikharah ni biasa orang faham kita sembahyang untuk memilih salah satu daripada 2 pilihan ataupun 3, 4 dan sebagainya. Kita nak buat sesuatu pekerjaan. Kuatnya kereta api ya? Rehat sekejap, kereta api lalu. Biasanya orang istikharah ni ketika nak apa? Siapa boleh jawab? Nak cari jodoh, nak kahwin, nak pilih antara 2 orang perempuan ke 3 kan, Minah ke, Bedah ke, Peah ke. Banyak istikharah. Sebab kita faham daripada dulu lagi, daripada kecil diajar memilih salah satu daripada beberapa pilihan. Sebenarnya istikharah bukan maksud begitu, bukan yang tu sahaja. Istikharah dengan maksud minta petunjuk daripada Allah, walaupun ada satu pilihan. Pekerjaan, tindakan yang kita akan buat itu okey ke tak okey, di sudut natijahnya, di sudut kesudahannya, pada masa akan datang okey tak okey sebelum kita buat.
Sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, dan kitab-kitab fiqh ke mana-mana kitab, di antaranya Imam Muslim, bila anak murid dia minta supaya dia susun hadis-hadis Nabi, dia kata kemudian setelah aku sahut, maknanya permintaan anak muridku, aku beristikharah kepada Allah. Bukan ada 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan. Satu pilihan tu je, nak tulis kitab hadis. Maksud istikharah di sini dengan maksud kita meminta pertolongan kepada Allah untuk menentukan kerja yang kita buat okey ke tak okey. Sebab benda yang kita buat kita tak tahu natijah dia. Kita tak tahu dia punya jawapannya. Sebab benda tu hasilnya akan datang berlaku. Itu kena jelas. Maksud istikharah bukan memilih salah satu daripada beberapa pilihan, tetapi dengan maksud hajat, dengan maksud kehendak, apa yang kita nak. Sebab itu kalau kita nilai dari sudut hadisnya, sembahyang sunat hajat ni tak apa kuat. Tak kuat hadisnya. Istikharah ni hadis kuat. Ada dalam Bukhari, Muslim. Sembahyang istikharah lebih baik. Kalau dibuat 2 pilihan, nak sembahyang hajat ke nak sembahyang istikharah? Sembahyang istikharah, tak payah sembahyang hajat. Sebab dalil istikharah ni lebih kuat kerana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Okey, terus. Kama yu'allimuna surata minal Qur'ani yaqulu. Okey. Lalu Rasulullah bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi fardhati." Bila kamu ada sesuatu hajat, hendaklah kamu rokok 2 rakaat. 2 rakaat. Maknanya sembahyang 2 rakaat. Bila kamu ada sesuatu hajat, ataupun keperluan, hendaklah kamu sembahyang 2 rakaat tanpa faridah. Maknanya bukanlah sembahyang ini bi ghairi faridati, sembahyang ini bukanlah merupakan sembahyang fardu, tapi dia adalah merupakan sembahyang sunat. Istikharah ni bukan fardu, dia sunat. Okey, terus. Tsumma yaqul. Selepas dia sembahyang tu dia baca doa, Allahumma inni astakhiruku bi'ilmika. Astaghfiruku. Mana ada ku, kamu ni baca elok. Baris dah tak? Oh, ada baris. Dia silap cetak. Dia pun tak ada baris tak apa. Pelajar kitab pun tak ada baris, dia orang boleh baca. Bila ada baris jadi penina. Sebab baris tu silap. Sebab tu jangan bergantung dengan cetakan. Bergantung dengan ilmu yang kita belajar. Astakhiruka. Okey. Di antara doanya Rasulullah ajar, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepada Engkau dengan ilmu Engkau. Okey, terus. Wa astaqdiruka bi qudratika. Aku minta ketentuan Engkau, minta ketentuan Engkau dengan kekuasaan Engkau. Sebab kerja yang aku buat ni aku tak tahu okey tak okey. Aku minta dengan kekuatan, dengan kuasa Engkau, kau tentukan pekerjaan yang aku buat ini. Okay, terus. Wa as'aluka min fadlikal 'azim. Aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu yang maha agung. Terus. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Sesungguhnya Engkau menentukan, aku tidak mampu menentukan. Wa ta'lamu wa la a'lam, Engkau mengetahui. Kerja yang aku buat ni kau tahu, baik ke buruk ke, dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, Engkaulah sangat-sangat mengetahui. Alam, fa'al, fa'ul. Sirah apa dipanggil? Mubalaghah. Engkau mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ghaibun, ghaibani, ghuyub. Engkaulah maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Di antara perkara yang ghaib itu apa dia? Masa yang akan datang. Bila kita buat sekarang ni, kesan ataupun hasilnya akan datang. Akan datang, kita akan tahu. Sebab itu kita minta ketentuan daripada Allah, takdir daripada Allah, dan juga pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya Allah, jika Engkau mengetahui akan urusan ini, khairul li fi dini wa ma'ashi, benda yang aku buat ni, kalau benda ni baik bagiku,
untuk agama aku dan juga kehidupan aku, wa aqibati amri, dan kesudahan pekerjaan aku. Au di sini makna syak kepada rawi. Rasulullah sebut qala ajili amri wa ajilihi, sama ada benda tu cepat ataupun lambat. Kesannya baik ataupun buruk itu yang aku akan buat ni, sama ada jangka masa pendek ataupun panjang. Benda tu baik ke buruk? Kalau benda tu baik bagi aku, sama ada masa jangka cepat ataupun panjang, faqdurhu li, takdirkan. Baik aku dapat hasilnya, baik aku dapat kejayaannya. Wa yassirhu li, pemudahkan aku untuk melaksanakan pekerjaan yang aku akan buat ni. Kita buat kerja apa? Orang nak pergi buat kerja, nak buat sesuatu urusan ke, nak buat rumah ke, orang nak buat rumah baru ke, istikharah dulu. Dia nak tinggal di mana? Istikharah dulu. Dulu ada seorang sahabat kita, Dr. Sofi. Dia buat apa pun istikharah. Nak beli rumah, sewa rumah, nak pindah di Kelantan, istikharah kuat dia. Pergantungan dengan Allah kuat. Baru Allah Ta'ala tolong pekerjaan kita. Kalau tidak, Allah Ta'ala lepas ikut pandai kamu. Sebab kita kurang bergantung dengan Allah Ta'ala. Ulama-ulama dulu nak buat apa? Buat istikharah. Istikharah dengan maksud hajat. Supaya Allah Ta'ala tentukan, takdirkan benda yang terbaik apa yang kita nak buat. Okey, kita tengok dalam hadis ni. Kalau benda ni benda baik bagiku, untuk agama aku, kehidupan aku dan kesudahan pekerjaan aku, takdirkan dia supaya aku berjaya buat benda tu. Dan bila aku buat, permudahkan bagi aku. Summa barik li fihi, kemudian bagilah keberkatan. Setelah berjaya, biar berkat pula. Kalau kita naik pangkat, berkat dengan kenaikan pangkat. Naik gaji, berkat dengan gaji yang kita perolehi. Kita nak buat sesuatu perkara, bila dapat satu, bagi berkat pula benda yang Allah Ta'ala bagi tu, bagi dapat tu. Wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui kerja yang aku buat ini buruk bagi aku, bagi agama aku, kehidupanku dan kesudahan urusan aku, au qala, ataupun Rasulullah sebut sama ada cepat ataupun lambat, ajili amri au wa ajilihi fasrifhu anni, palingkan aku daripada dia. Aku buat ni bagi tak berjaya. Kalau benda tu benda buruk. Benda pekerjaan, perkara yang aku nak buat ni, kalau dia buruk bagi aku dan juga agama aku dan juga kesudahan hidup aku ni, maka palingkan. Tak usah bagi berjaya, bagi gagal lah. Itu penting istikharah. Biasanya orang minta mesti berjaya kan? Tiba-tiba benda kejayaan itu mendatangkan keburukan pada diri kita, agama kita ataupun kesudahan pekerjaan kita. Istikharah ni penting. Sebab kita nilai berdasarkan kepada andaian kita. Kalau buat macam ni okey. Berdasarkan ilmu kita yang cetek, pengetahuan kita yang terbatas, maklumat kita yang singkat, kita kata benda ni okey, lepas tu kita nak benda tu, mesti jadi. Padahalnya di sisi Allah dengan ilmu Allah Ta'ala yang luas, dan Allah Ta'ala mengetahui perkara yang gaib, dia tahu benda tu baik ke buruk bagi kita. Kita biasa dengar kan, penceramah-penceramah duk sebut Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta, tetapi dia bagi apa yang kita perlu. Memang betul lah kalau kita tengok dalam Quran hadis ni. Kadang-kadang berapa banyak benda yang kita minta tak dapat, tapi kita dapat benda yang lain selain daripada kita minta. Maknanya Allah Ta'ala bagi benda yang perlu kepada kita. Kadang-kadang kita minta benda tu tak perlu pun. Kita duk minta juga. Sebab andaian kita dengan ilmu kita yang cetek ini, benda tu baik bagi kita. Kalau Allah Ta'ala bagi begini, bagi. Seronok, bahagia, tenang. Itu andaian kita. Padahal Allah Ta'ala kata boleh memudaratkan kita. Sebagai contoh, orang minta kaya. Semua orang jadi kaya ke? Sikit sangat orang tak minta jadi kaya. Majoriti orang minta jadi kaya. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Sebahagian yang Allah Ta'ala bagi dan ramai Allah Ta'ala tak bagi. Kalau Allah Ta'ala bagi, dia hancur dengan kekayaan dia. Dia musnah dengan kekayaan dia. Dia lupa diri dengan kekayaan dia. Pangkat, harta benda dan sebagainya. Allah Ta'ala tak bagi, dia tahu kekuatan kita tak mampu menerima anugerah tersebut. Oleh kerana tu, kalau orang senang daripada kita, kaya daripada kita, hebat daripada kita, jangan ada hasad dengki, jangan cemburu. Yang tu sesuai bagi dia. Yang kita tak sesuai memiliki keistimewaan tersebut.
Boleh jadi keistimewaan yang dikurniakan itu menghancurkan hidup kita. Sebab itu sangat penting untuk beristikharah kepada Allah, nak minta sesuatu hajat, sesuatu keperluan sebelum kita melakukan sesuatu tindakan. Sangat penting tuan-tuan. Allah pun sebut dalam Quran kan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembahyang. Ada apa-apa hal sembahyang sunat kan? Minta pertolongan kepada Allah. Kalau benda tu buruk bagiku, sama ada jangka masa pendek dan juga panjang, fasrifu anni wasrifni anhu. Palingkah benda tu daripada aku dan palingkan aku daripada perkara itu. Jangan bagi berjaya. Supaya benda yang aku buat ni tidak berhasil. Kalau berhasil, maka merosakkan hidup aku dan agama aku. Waqdur li al khaira. Takdirkan aku benda yang baik. Hak tak baik jangan takdirkan. Sebab baik buruk tu semua takdir Allah. Takdir maknanya ketentuan Allah. Jadi dalam doa istikharah, Rasulullah SAW ajar kita supaya Allah Ta'ala takdir benda yang baik kepada kita. Segala yang ditakdirkan kita minta takdir yang baik. Haitsu kana summardini bihi. Kemudian kau redalah kepada aku. Bila Allah Ta'ala tentukan benda tu sama ada berjaya ataupun tidak, minta redha daripada Allah Ta'ala. Qala wa yusamma hajatahu. Selepas kita baca doa ni, kita sebutlah hajat apa kita nak. Sahabat kita nak apa? Sahabat sebelah Syekh. Dia nak apa? Dia nak kenduri kan? Sebut. Kita dah belajar istikharah. Tak lama lagi makan kambing pula kita. Sebut hajat selepas baca doa ni, sebut hajat apa yang kita nak. Kalau kita lazim tuan-tuan, ini satu rahsia besar. Lazim istikharah ni, kita rasa lapang. Sama ada benda tu berjaya, apa yang kita minta, ataupun tak berjaya, hati kita jadi lapang. Tenang hati. Walaupun tak berjaya. Saya nak cerita banyak lah. Tak nak cerita. Tapi kalau nak cerita banyak. Nak, belum tentu dia cerita. Pengalaman istikharah ni kalau cerita banyak. Ada orang tahu, ada orang tak tahu. Apa dia? Tak dengar boleh. Tapi sebaik-baiknya ampunnya dirilah. Sebab ajak dia kan. Kadang-kadang bagi air ustaz anak saya nak masuk SPN, masuk periksa ustaz kan. Dia suruh ustaz baca doa, anak dia malas mengaji. Study pun malam, ngapal malas, semayang pun tinggal. Dia bawa air ni bagi kat kita RM10. Nilai doa ni RM10. Bukan kira duit tu, dia lah buat, tak payah bagi duit. Dan saya nak cerita dia secara live ni, saya tak pandai doa-doa ni. Orang suruh jampi, memang saya tak buat. Kadang-kadang tak cerita, orang duk hantar air kat periksa. Pening kita. Kadang datang ke rumah, kadang-kadang dia tinggal di surau kan, beritahu kat ustaz suruh baca doa. Saya bukan pandai, saya cerita terang. Hari ni saya mengajar sebab saya belajar. Ada pun jampi-jampi saya tak belajar. Lagi cari orang lain lah. Kadang-kadang anak sakit perut tengah malam, kena rasuk hantu pun panggil saya. Saya kata saya tak belajar ilmu ni. Panggil lah orang lain kan. Panggil budak-budak tahfiz ke, yang belajar ilmu tu kan. Jadi cari orang yang sesuai dengan bidang dia. Ni saya duk mengajar hadis ni, dia suruh saya jampi air. Mana jadi? Kadang-kadang saya tak jampi tu, balik-balik jadi. Allah Ta'ala takdir tu, dia mula ta'asub, dia fanatik. Dia kata jadi, dia kata. Semua kena tipu semua. Jadi kalau ada hajat, buat sendiri. Allah Ta'ala tu Tuhan siapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada alam. Allah Ta'ala bukan Tuhan saya sahaja, Tuhan semua kepada alam. Buat sendiri. Kadang-kadang saya nak balik mengajar Kelang Kabut, minta ustaz, minta ni sikit anak saya nak masuk periksa. Kadang-kadang anak dia sakit perut. La ilaha illallah, jumpa doktor lah. Saya bukan doktor. Ni nak cerita istikharah ni, tak payah suruh saya jampi. Maknanya baca doa ni. Sembahyang sunat 2 rakaat, baca doa ni. Lebih hebat daripada air jampi lagi. Sebab dia direct minta kepada Allah Ta'ala.
InsyaAllah Allah Ta'ala akan memakbulkan hajat-hajat orang yang berdoa kepada Allah. Okey, terus. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim an Abdullah bin Sa'id an Amir bin Abdullah bin Zubair an Amir bin Sulaim bin Zurafi sami'a Aba Qatadah. Okey, terus. Aba Qatadah bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Abu Qatadah bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid, salah seorang kamu ataupun mana-mana orang daripada kalangan kamu masuk kepada dalam masjid, fala yajlis, dia jangan duduk, hatta yusalli raka'ataini, sehinggalah dia sembahyang sunat 2 rakaat. Dia nak cerita yang pertama di sini, sembahyang sunat itu 2 rakaat. Buat 2-2-2. Jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini sembahyang apa di sini? Sunat tahiyatul masjid. Maka makruh siapa-siapa yang datang ke masjid dia terus duduk tanpa dia menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, dia sedang berkhutbah, sedang membaca khutbah pada hari Jumaat. Tiba-tiba ada orang datang, sahabat lah, orang tu sahabat datang masuk masjid terus duduk. Rasulullah kata, rakaat ini, adakah kamu sembahyang dah 2 rakaat sunat tahiyatul masjid? Dia kata, belum. Qum fasalli rakaat ini, bangun sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi di sini hadirin sekalian, besok hari Jumaat kan, sembahyang sunat tahiyatul masjid ni sangat-sangat dituntut walaupun sedang imam membaca khutbah ataupun khatib sedang membaca khutbah. Besok siapa-siapa yang terlambat, ini terlambat, ini saja-saja cari datang lambat. Masbuk pun ada, bayar Jumaat masbuk lagi. Kadang-kadang dapat 1 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat tak dapat. Imam duduk tahiyat akhir baru dia sampai Allahu Akbar. Sembahyang Jumaat tu sepatutnya datanglah weh. Okey, kalau terlambat sebab dengan musafir contohnya, imam sedang baca khutbah, maka sunat kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi orang kadang-kadang ada orang pakai logik, dengar khutbah wajib sembahyang sunat. Tak payah duduk. Banyak kali orang tanya saya, dia kata dengar khutbah tu wajib, khutbah Jumaat tu wajib, sembahyang sunat tu, sembahyang sunat tahiyatul masjid sunat. Jadi wajib tembung dengan sunat, dia kata dengar hak wajib, buat hak wajib, tinggal hak sunat. Tak betul faham dia tu. Sebab hadis suruh. Berapa banyak hadis tentang sunat tahiyatul masjid. Bahkan ketika Rasulullah khutbah yang paling penting untuk didengari, adalah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasulullah kata, bangun sembahyang sunat 2 rakaat. Setakat khutbah ada di Malaysia ni tak setarah lah dengan khutbah Nabi. Baca pun tengok teks subuh mengantuk, tak setarah dengan khutbah Nabi. Sembahyang sunat tahiyatul masjid tu kalau terlambat. Tapi jangan hari-hari datang lambat. Ini dia datang, tengok orang baca khutbah baru dia sampai, tengok orang baca khutbah baru dia sampai. Itu tak boleh. Masa tu baru dia nak sembahyang kan, masa tu baru dia nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Okey, sunat tahiyatul masjid ini merangkumi surau. Surau adalah masjid di sudut hakikatnya, cuma dipanggil masjidun. Adapun masjid, tempat yang didirikan sembahyang berjemaah 5 waktu dan disembayangkan Jumaat sekali, dipanggil masjidul jami', merangkumi 5 waktu dan juga sembahyang Jumaat. Sebab itu tuan-tuan baca di dalam kitab Idaman Penuntut, surau pun boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid dan boleh iktikaf.
Ni orang kata surau-surau. Dalam negara kita sahaja Nusantara ni dia panggil surau. Tempat lain negara Arab, tempat kecil pun dia panggil masjid. Sebab masjid itu tempat yang diwakafkan untuk didirikan sembahyang jemaah 5 waktu. Itu dipanggil masjid. Kalau 5 waktu pun buat, sembahyang Jumaat pun buat di situ, dipanggil Masjidul Jami'. Jangan terlepas. Jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu dia kata 2 rakaat tadi. Okey, terus. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma sarafa. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Anas bin Malik, dia kata telah semayanglah bersama dengan kami, semayanglah untuk kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, kemudian dia pun beredar. Sebab apa dia kata semayang bagi kami ataupun untuk kami? Nenek kepada Anas bin Malik menjemput Rasulullah SAW pergi rumah dia, dia hidang makanan. Dalam hadis yang panjang, kita dah belajar hadis ni. Jadi Rasulullah ni pun dia memenuhilah jemputan orang, hajat orang. Orang buat makan. Bila sebut makan jangan ada kaitan dengan arwah, bukan cerita kesunyian arwah. Sebab orang kadang-kadang ambil dalil tak betul. Ni kesunyian arwah ni. Ni bukan kesunyian arwah, orang buat makan, panggil Rasulullah. Yang dipanggil Ummul Malikah, dia nenek kepada Anas bin Malik. Bila makan, selepas makan tu dia orang minta Rasulullah semayang di rumah, nak ambil keberkatan Rasulullah. Rasulullah pun semayang di rumah Anas tadi, semayang 2 rakaat. Jadi isunya di sini apa dia? Semayang sunat 2 rakaat lah. Buat banyak mana pun dia buat 2. Itu je isunya yang nak diketengahkan oleh Imam Bukhari. Okey, terus. Haddatsana Yahya bin Bukayr qala haddatsana al-Laythu an Uqayl an Ibn Shihab qala akhbarani Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'da zuhri wa rak'ataini ba'da al-jumu'ati wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya'i. Tengok. 2 rakaat kan? Kalau sembahyang tu 4 pun 2. Kalau nak buat 4 rakaat pun 2. Okey, di sini dia kata ba'dal jumu'ati 2 rakaat. Sebab ada hadis Rasulullah buat 4. Jadi kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, qabliyah Jumaat tak ada. Nabi tak pernah buat. Qabliyah Jumaat tak ada. Kalau tengok di sudut hadis. Tetapi kalau dalam fiqh ada pendapat ulama, di antaranya Imam Syafi'i sebagaimana yang disebut di dalam dan juga dinakalkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya Bahrul Mazi, dan juga ada di dalam Majmu' Imam Nawawi. Kalau orang berhujah, hujah Imam Syafi'i, Rasulullah tak buat. Imam Syafi'i kata sebab Rasulullah dia sebagai imam, sebab tu dia tak buat. Dia kena beza imam dengan makmum pada hari Jumaat. Dan boleh jadi juga dia buat di rumah dia, sebab rumah Rasulullah dekat dengan masjid. Dan ada pun makmum, dia kata berbeza dengan imam. Makmum masih disunatkan. Dalam kata makmum masih disunatkan untuk buat qabliyah. Jadi dia kata sebab Rasulullah itu dia sebagai imam, sebab tu dia tak buat. Mungkin dia buat dah di rumah dia. Bila kita tengok pula sahabat-sahabat sebagai makmum ni tadi Rasulullah okeylah kalau itu alasannya. Rasulullah tak buat di masjid. Mungkin buat di rumah, mungkin.
Kalau dibuat di rumah betul qabliyah ni, mesti disebut oleh Aisyah. Andaian, mungkin betul, mungkin salah. Sebab dia kata mungkin Rasulullah buat di rumah. Tetapi tidak dilaporkan Rasulullah buat qabliyah di rumah Jumaat. Setengah orang kata qabliyah Jumaat ini ada kerana kias dengan Zuhur. Dia kias dengan Zuhur. Tapi di sudut hadis, saya nak cerita sudut hadis. Hak kita tengok orang tengok live ni kata ni ada dalil gini, memang saya pun baca pendapat yang kata ada qabliyah Jumaat. Di antara sebabnya andaian yang Rasulullah buat di rumah tadi. Dan yang kedua, mereka kiaskan sembahyang Jumaat dengan sembahyang Zuhur. Qabliyah Zuhur ada, Jumaat pun ada sebab Jumaat dalam waktu Zuhur. Cuma saya nak terangkan di sini di sudut hadis, Rasulullah tak buat. Okey, kalau sekiranya andaian mengatakan Rasulullah tu imam, okeylah, dia tak buat kan sebab dia imam. Para sahabat yang menjadi makmum pada ketika itu pun tak buat juga. Sepatutnya sahabat buatlah sebab dia makmum. Sahabat pun tidak ada riwayat yang kita jumpa sahabat buat qabliyah Jumaat. Jadi, ala kulli hal, masalah qabliyah Jumaat ini khilaf, pendapat yang kuat tak ada. Oh, rugi ya. Tak buat pula, orang buat ramai kan. Sebelum sembahyang Jumaat ni penuh masjid semua pakat bangun ni. Hak jenis sembahyang Jumaat seminggu sekali, hak jenis sembahyang seminggu sekali pun bangun ni. Aku tak buat ni macam mana ni? Yang dituntut selepas Jumaat, hak selepas tu semua belah. Hak selepas Jumaat, ba'diyah Jumaat tu yang dituntut. Itu yang hadis yang sahih Rasulullah buat selepas. Okey. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Rugilah kita tak buat, tak dapat pahala. Orang buat dapat pahala. Ni nak kena ada ilmu. Kita buat kerana ada hadis, dapat pahala. Kita tinggal kerana Nabi buat, kita tinggal kerana Nabi tinggal, pun dapat pahala. Dapat pahala kok mana dia tak buat? Tinggal kerana ditinggalkan oleh Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sayang Allah, ikut aku. Ikut Nabi ni. Tinggal pun dapat pahala sebab Nabi tinggal. Pahala tidak semestinya buat. Kadang-kadang pahala dengan sebab kita buat sesuatu amalan. Hal itu semua orang faham. Dan kena faham juga, pahala ini dapat dengan sebab tinggal. Sebab apa dapat pahala sebab tinggal? Kerana Nabi tinggal. Nabi tak buat. Kita tak buat. Biarlah orang duduk bangun, tak apa. Orang yang duduk pun dapat pahala. Tapi bukan dia duduk tak buat qabliyah tu kerana malas. Mesti kerana Nabi tak buat. Kerana sandarannya, hujahnya, dalilnya Nabi tak buat, aku nak ikut Nabi. Dapat pahala. Tak semestinya buat sahaja dapat pahala. Okey, terus. Haddatsana Adamu qala akhbarana Syu'batu qala akhbarana Amr bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu idza jaa ahadukum wal imamu yakhutubu aw qad kharaja bal yusalli rak'atain. Kalau siapa-siapa yang datang, imam sedang berkhutbah ataupun imam keluar daripada rumah dia, sebenarnya sunat 2 rakaat. Sunat apa tadi? Tahiyatul masjid. Okey, terus. Haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Saifun qala sami'tu Mujahidan yaqulu. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu sebab hadis ni dia ada perbahasan sikit ya. Walaupun tajuk dia tak habis lagi ya. InsyaAllah hadis ni kita baca pada minggu depan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.